Gadis Misteri Tengah Malam. Indra sedang menonton filem seram tiba-tiba terperanjat kerana mendengar orang mengetuk pintu rumahnya. Dipandang jam di dinding menunjukkan jam 12 malam. Siapa pulakah yang datang tengah-tengah malam macam ni? Tak tahu nak tidur ke apa. Sambil mengeluh dan membibir macam-macam, Indra terus pergi membuka pintu rumah. Indra membuka pintu dan menjengukkan kepalanya keluar rumahnya. Indra tidak nampak sesiapa pun di situ. Sesaat kemudian dia ingin menutup pintu rumahnya dan tiba-tiba dia ternampak seorang gadis sedang memandang ke arah dia. "Terkejut aku," Indra berkata di dalam hatinya. "Ya, ada apa? Boleh saya tolong?" kata Indra kepada gadis berbaju kebaya putih yang sedang berdiri di tepi keretanya. "Sebenarnya, saya sesatlah abang. Boleh tolong hantarkan saya pulang?" Dengan suara yang merdu dan sedih dia memberitahu Indra. Indra menelan air liurnya. Mana ada orang tengah-tengah malam sesat? Perempuan ni betul ke tak?" cakap Indra dalam hatinya. Tiba-tiba bulu rumahnya meremang. Dia teringat kata-kata ibunya supaya tidak melayan permintaan orang yang tidak dikenali tengah-tengah malam. Tak tahulah pula dia kenapa ibunya memberi nasihat sebegitu. Indra berasa kasihan melihat gadis ayu yang sedang kesejukan itu. Dilihat bibir gadis itu terketar-ketar menahan dingin tengah malam. "Baiklah, sekejap saya ambil kunci kereta." Indra pun bersetuju untuk membawa gadis itu pulang. Dia menghidupkan kereta yang baru dibelinya 2 bulan lepas. Indra menjemput gadis itu menaiki keretanya. Sewaktu gadis ayu itu masuk ke dalam kereta, Indra menghidu wangian yang amat wangi daripada gadis tersebut. Sejam berlalu dengan sepi. Indra menggaru-garu lehernya tanda dia serba salah. Gadis yang duduk di sebelahnya dijeling. "Siapa nama awak?" Indra bertanya membuka kata. "Nama saya Meluh," jawab gadis ayu itu. "Hahaha, biar betul. Haha. Ada lagi ke nama tu dalam zaman teknologi ni. Hahaha." Indra tergelak-gelak sampai tidak ingat dunia. Meluh hanya menjeling Indra tanpa perasaan lalu memandang ke hadapan. Melihatkan reaksi Meluh, Indra lantas menahan ketawanya dan fokus memandu. "Oh ya, di mana rumah awak?" tanya Indra. "Rumah saya di Bukit Marak." "Boleh awak hantarkan?" tanya Meluh kepada Indra. Jauhnya." "Macam mana awak boleh sampai di kawasan rumah saya tu?" tanya Indra dengan hairannya. Soalan yang ditanya Indra hanya dibiar sepi oleh Meluh. Melihatkan Meluh berdiam diri tidak menjawab soalannya, Indra pun turut berdiam. Radio dibuka untuk menghilangkan sepi di dalam kereta. 30 minit berlalu, kereta Indra menghampiri kawasan Bukit Marak yang sunyi. Indra yang kesejukan terasa hendak terkucil. Dia cuba mencari tandas yang berdekatan. Indra ternampak sebuah bangunan dengan tanda tandas lelaki berdekatan dengan sebuah tanah perkuburan. Dia sudah tidak tahan lagi. Dia memberhentikan kereta, lalu berkata kepada Meluh agar menunggunya di dalam kereta kerana dia ingin ke tandas. Lalu, dia menyelesaikan urusannya dan segera keluar dari tandas menuju ke keretanya. Dilihat pintu penumpang keretanya terbuka luas. Ke mana pula si Meluh ni?" tanya Indra kepada dirinya. Sesampainya dia ke keretanya, dia segera mencari Meluh yang hilang. Tiba-tiba dia menghidu baunya yang sama ketika Meluh masuk ke dalam keretanya tadi. Meremang bulu rumahnya. Indra memandang sekeliling kawasan. Kawasan tepi jalan raya dipenuhi dengan pokok besar yang merimbun dedaunya. menambahkan lagi suasana seram di kawasan tanah perkuburan itu.
Indra memberanikan diri mencari Melu namun tidak kelihatan langsung kelibatnya. Dia memandang ke arah sebatang pokok besar yang seakan-akan melambaikan dedaunan ke arahnya. Indra mengecilkan matanya, dia terlihat ada kain yang berwarna putih seperti tergantung di dahan pokok itu. Belum sempat dia menggerakkan badan berjalan ke arah pokok itu, tiba-tiba muncul wajah dan badan Melu yang sedang bertenggik di dahan pokok itu. Bauan yang tadinya wangi bertukar hanyir. Angin bertiup kencang bagai membawa petanda buruk. Kedengaran hilaian si dia begitu kuat dan amat dekat di telinganya. Indra menoleh ke arah belakangnya. Serta-merta melihat muka Melu berubah menjadi muka hodoh yang dipenuhi darah dan nanah busuk. Mata hitam Melu sudah tidak kelihatan lagi. Tidak sampai satu saat, Indra jatuh terjelepuk ke tanah kerana terkejut. Bibirnya terketar-ketar membaca ayat Al-Quran yang tunggang langgang. Keadaan tiba-tiba menjadi sunyi sepi. Dibuka matanya untuk mencari si dia. Dilihat Melu sedang memandang ke arahnya sambil menjeli lidah yang panjang dan dipenuhi darah busuk bagai hendak menjilat dia. Indra terus pingsan. Dengan kepala yang pening Indra cuba membuka mata. Terkejut dia memandang ke sekeliling kerana dirinya sedang berada di dalam kereta. Tiba-tiba bunyi ketukan di luar tingkap keretanya. Indra berpaling dan melihat Melu dengan wajah yang seram serta berdarah sedang berada tepat di tingkap keretanya. Indra terus pingsan kembali. Akhirnya Indra sedar dari pingsan, dia melihat waktu sudah pagi. Indra terus memandu keretanya untuk pulang ke rumah dan selamat tiba di rumah.